Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang keberkatan, bulan kemuliaan, bulan kerahmatan, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu wajah di Facebook Isma Cawangan Ipoh. Tuan-tuan dan perempuan semua dapat mendengar tazkirah saya pada petang ini dalam Facebook Isma Cawangan Ipoh. Saya berharap tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar semua, sama-samalah kita berkongsi tazkirah saya pada petang ini bersama rakan-rakan dan memberi komen sekiranya ada beberapa masalah yang perlu beri perhatian. Tuan-tuan, perempuan sedang pendengar yang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Ramadan. Bulan seperti mana yang sebut tadi, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pada bulan Ramadan ini, pada awalnya adalah penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertengahannya penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memindah atau menghindarkan orang-orang yang berpuasa melakukan kebaikan pada bulan Ramadan ini daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada ulama membahagikan hadis ini dengan 3 pembahagian. Makna 10 yang pertama itu Tuhan memberi keampunan, memberi rahmat kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berada di bulan Ramadan ini. Pada 10 yang kedua, Tuhan memberi keampunan kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang berada di bulan Ramadan ini. Dan pada 10 yang terakhir, Tuhan menghindarkan dia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa bulan Ramadan ini, yang hidup bulan Ramadan ini serta melakukan kerja-kerja aman di bulan Ramadan ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat pendengar demi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman, Sayyidina Salman. Tapi dalam mengamalkan hadis dhaif ini, sekiranya dia hadis dhaif, tapi ada juga ulama-ulama menyusunkan hadis ini di dalam kitab-kitab yang sahih mereka. Dan walaupun sekiranya hadis ini hadis dhaif, dan hadis dhaif ini dia boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yang boleh mengamalkan hadis dhaif ini ialah, yang pertama ialah tidak turut sangat lemahnya hadis itu. Hadis ini, hadis yang dhaif ini, walau dhaif tapi tak
tak teruk sangat lemahnya. Kalau lemah sangat, maka tak boleh lah. Yang kedua, ada amalan asalnya. Amalan asal, mana dia ada hadis-hadis lain ni, ataupun perbuatan-perbuatan lain yang dibuat oleh para ulama dan sebagainya, ada asalnya. Maka bolehlah ikut hadis tersebut. Dan yang ketiga, pada fardul aman. Pada perkara-perkara yang fardul aman saja. Kelebihan dalam kebaikan beramal sahaja. Dan yang keempat, tidak beriktikad ianya disebut, diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita memenuhi empat syarat ini, memenuhi empat syarat ini, maka walaupun hadis dhaif, maka kita boleh beramal dengan hadis tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya akan sentuh khusus tentang kemuliaan bulan Ramadan. Banyak asatizah, tuan-tuan guru, para ulama, para cerdik pandai telah menyentuh berbagai-bagai tajuk tentang bulan Ramadan ini. Jadi pada petang ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya akan sentuh secara ringkas tajuk kelebihan bulan Ramadan ini. Sebab tajuk ini umum, panjang, luas perbincangannya, maka saya nak sebut secara ringkas, mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semua, terutama pada saya sendiri dan juga pendengar sekalian. Di antara kemuliaan pada bulan Ramadan ini ialah bulan diturunkan Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan wattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang bermaksudnya, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkatan, dan bertakwalah, mudah-mudahan kamu memperoleh keberkatan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan, sebagai dustur, sebagai perlembagaan bagi umat Islam, supaya umat Islam mengikuti syariat-syariat, peraturan-peraturan, undang-undang, amalan ibadat yang ada dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ini disifatkan dengan mubarak. Yang mubarak maknanya yang penuh dengan keberkatan. Berkat dalam bahasa Arab ialah bertambah atau berkembang. Berkat dalam bahasa Arab ialah bertambah dan ataupun berkembang. Bermaksud berterusan selagi mana kebaikan yang kita lakukan. Selagi mana kita melakukan kebaikan, dia berteruskan. Selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang dosa dan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala paling agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat keberkatan, yang membuat kemuliaan, keberkatan. Kenapa? Kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, dan pada malam yang terpilih, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar kepada hamba Allah yang paling mulia, yang paling agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan malam yang turun Al-Quran itu malam Lailatul Qadar, yang mana sentiasa dicari-cari oleh umat Islam, sentiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam, maka sudah tentu Al-Quran itu membuat keberkatan, membuat kemuliaan pada
pada manusia, pada manusia, pada amat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada bulan yang diturunkan Al-Quran, maka bulan itu adalah bulan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat sekarang di musim PKP ini, keadaan manusia, ekonomi COVID-19 ini, keadaan ekonomi yang tak tentu, masalah sosial yang teruk, masalah kekeluargaan dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu kita perlu kembali kepada Al-Quran sebagai panduan kita dalam membina masyarakat kita, membina keluarga kita, membina negara kita. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita dapat keberkatan hidup dengan Al-Quran, keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu poin yang pertama yang saya sentuh dengan kemuliaan yang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua yang saya sentuhkan ialah dalam bulan Ramadan ini, bulan kemuliaan bulan Ramadan ini boleh melahirkan manusia yang bertakwa. Sebab apa? Di bulan Ramadan yang mulia ini, manusia berpeluang mengubah dirinya daripada kelakuan yang buruk, yang tak baik, yang sebelum Ramadan ini. Bila masuk bulan Ramadan ini boleh berubah, boleh bertukar jadi manusia yang baik, yang bagus, seperti mana Rama-Rama. Rama-Rama semasa dalam kosong dia tak comel, tak lawa pun, tak cantik pun. Jadi dia berubah, Rama-Rama dia berubah menjadi seekor Rama-Rama yang cantik, walaupun menyesakan. Perubahan itu menyesakan. Menjadi Rama-Rama yang cantik, satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang cantik dan disukai oleh manusia. Siapa tak suka Rama-Rama? Orang pergi taman Rama-Rama, kalau bagi kemahiran pun pergi melihat taman Rama-Rama, sanggup bayar duit dan sebagainya. Kalau pergi Pulau Pinang pun pergi taman Rama-Rama, sanggup bayar duit untuk melihat Rama-Rama, sebab Rama-Rama cantik. Bagi juga manusia. Manusia sekiranya dia berubah daripada manusia yang sebelum itu, yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, buruk tingkah lakunya, dan dia berubah kepada baik perangainya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, maka dia nampak, orang nampak manusia kita itu baik, cantik. Maknanya kalau kita melakukan perkara yang buruk, perkara yang tak baik, maka kita akan dilihat seperti mana tak baik, buruk. Dan sekiranya kita dah ubah menjadi manusia yang baik, perubahan di bulan Ramadan ini, maka manusia kita akan dilihat sebagai manusia yang cantik, yang baik, yang bersih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dia wajibkan kamu berpuasa seperti mana dia wajibkan pada orang-orang sebelum kamu, dahulu sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan hadirin dan hadirat pendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan la'allakum tattaqun itu menjadi kerisauan kepada kita, menjadi risau kepada kita bahawa bukannya semua orang yang berpuasa, bukan semua orang yang berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat takwa. Takwa kena cari, tuan-tuan. Kena berusaha, tuan-tuan dan puan-puan hadirin pendengar semua. Bukan dia cari, dia datang dengan menggolek, tapi kena cari. Kena mujahadah, kena melawan nafsu kita, kena melawan jiwa kita,
jiwa kita, ketamakan nafsu kita, ketamakan jiwa kita, ingin keburukan, kemaksiatan, kepada kita ubah, kita lawan. Jadi jiwa kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita ke arah kebaikan, ke arah ingin melakukan perkara-perkara yang baik, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikut sunnah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Arabi mengatakan bahawa keburukan itu mengikut hawa nafsu. Jadi dengan kurang yang kita makan, dengan cara kita melawan nafsu seks, nafsu makan, nafsu minum, nafsu hiburan dan sebagainya, maka kita akan boleh melahirkan orang-orang yang bertakwa, dapat melahirkan orang-orang yang bertakwa sebab kita lawan dengan nafsu-nafsu kita tadi. Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz, dia kata, takwa ni bukan semata-mata kita berpuasa sepanjang masa, ataupun kita berqiyamul lail sepanjang masa. Tetapi yang masuk ke takwa ini ialah mafhum daripada dia, mafhum daripada kata-kata Sayyidina Umar Al-Aziz. Kalau tak betul, minta maafkan. Sebab saya tengok, saya baca, mafhum sahaja. Kata-kata Umar Al-Aziz, dia kata, Umar Al-Aziz kata, takwa ini bukan semata-mata kita berpuasa. Bukan semata-mata kita berqiyamul lail. Tetapi takwa ini adalah kita mengharamkan apa yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mewajibkan dan membuatkan mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama takwa. Makna dia puasa dengan puasanya, qiyamul lail dengan qiyamul lailnya, tapi dia dituruti dengan mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan melahirkan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat lagi poin yang seterusnya. Tengok apa yang membuat pada bulan Ramadan ini, bulan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Saya nak bawa poin yang ketiga ialah apakah peristiwa penting dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Apakah peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat di Gua Hira 3 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadan. Mana dia Rasulullah pergi bermunajat di Gua Hira berturutan dan sebelum mana Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi dan juga Nabi Rasul pun berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yang penting dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah wahyu yang pertama diturunkan pada 21 Ramadan pada tahun pertama kenabian. Mana wahyu yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan pada tahun pertama kenabian. Wahyu yang pertama ialah Iqra, supaya kita baca. Kita hendaklah membaca. Jadi sebenarnya dengan bulan Ramadan ini biasanya orang dapat khatam Quran. Walaupun pada bulan lain kadang-kadang dia tak boleh menghantarkan Quran,
Kadang-kadang sedih kan, ada yang tak baca pun Al-Quran. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kita tengok berbagai-bagai kaedah dan cara orang menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Peristiwa yang ketiga yang berlaku pada dalam sirah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, iaitu Khilafatan Sarinah Khatijah pada bulan Ramadan pada 10 kenabian. Isteri Nabi Khatijah yang Rasulullah SAW yang Nabi paling sayang sekali. Bukan semasa Rasulullah bukan semasa Sarinah Khatijah hidup, tapi selepas Sarinah Khatijah mati pun Rasulullah masih lagi menyebut kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Khadijah, sehingga ada isteri-isteri Nabi lain yang cemburu kepada Khadijah. Kenapa dah meninggal masih lagi disebut dan sebagainya. Dan kerapatan Sayyidina Khadijah berlaku pada bulan Ramadan pada 10 tahun kenabian. Kemudian peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat ialah peristiwa berlakunya peperangan Badar Kubra pada tahun 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Peperangan Badar ini menentukan antara hak dan batil. Antara kebenangan ajaran Allah dengan kebatilan orang-orang jahiliyah. Maka di sinilah berlaku peperangan Badar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tentera Islam tak banyak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Islam dengan bantuan para malaikat, umat Islam memenangi dalam peperangan Badar. Dan insya-Allah kita akan sentuh pada masa-masa lain, mungkin asatidah lain akan sentuh tentang cara detail tentang peperangan Badar. Saya di sini saya nak sentuh secara ringkas saja sebagai permulaan. Jadi lepas ni tuan-tuan dan perempuan boleh bacalah sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sama-sama kita sentiasa membaca peristiwa-peristiwa, ambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Seterusnya peristiwa yang kelima tentang dalam sirah Rasulullah SAW, iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Kota Mekah pada 17 Ramadan tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Malam Rasulullah. Perang Badar tadi pada tahun 2 Hijrah. Dan pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah berlaku selepas 6 tahun selepas berlakunya peperangan Badar. Maka Rasulullah dengan rindu, dengan sayangnya, cintanya pada Mekah, dengan izin Allah SWT pada 8 Hijrah Rasulullah SAW dapat membuka bersama dengan tentera-tentera Islam, bersama dengan para sahabat, dapat membuka kembali ke kota Mekah. Jadi tuan-tuan, itu di antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW yang berlaku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan perempuan pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keempat, kemuliaan di bulan Ramadan ini yang saya nak bawa ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Tadi peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW. Lebih kurang 5 perkara, mungkin lebih lagi. Tapi yang saya dapat catat, yang dapat saya cari ialah 5 perkara. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah di bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh cari, boleh tengok dan boleh hayati peristiwa-peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang ada perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada ini kita akan masuk dalam poin yang keempat, iaitu peristiwa besar yang berlaku pada Ramadan dalam sejarah umat Islam. Yang pertama ialah perbukaan kota Andalusia oleh Zaid bin Tariq.
bermulalah perkembangan Islam di Eropah. Pada bulan Ramadan tahun 29 Hijrah bersamaan 711 Masihi. Pada tahun 29 Hijrah bersamaan bulan Jun 711 Masihi, iaitu pembukaan kota Andalusia oleh Zaid bin Tariq. Tuan-tuan, yang kedua, saya ringkas tuan-tuan, masa pun nak dekat tengah jam. Yang kedua, pembukaan kota Parsi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada zaman Saidina Umar, Khalifah Zainal Umar, pada Ramadan 16 Hijrah pada tahun 637 Masihi. Yang ketiga, kebebasan kota Palestin dalam perperangan Hattin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada Ramadan pada 583 Hijrah bersamaan dengan 1187 Masihi. Yang peristiwa yang keempat, peperangan Ain Jalut di Palestin pada Ramadan tahun 658 Hijrah bersamaan 1260 Masihi oleh Sultan Quds. Dan dengan peperangan berlaku antara dengan tentera Mogul. Dan peristiwa yang kelima iaitu peperangan Zalakoh. Berlaku di Portugal. Di Portugal pada Ramadan 459 Hijrah bersamaan dengan 1067 Masihi oleh Sultan Azati Murabit memerangi tentera Al-Poso ke-6. Jadi itulah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, itu yang saya dapat catat. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Boleh tuan-tuan boleh mencari di YouTube dan sebagainya, boleh membaca buku-buku tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Kemuliaan-kemuliaan, perkara-perkara yang membuatkan kepada berlakunya kemuliaan bulan Ramadan ini. Lain-lain secara ringkas saya sebut. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, Tuhan telah memberikan ibadat solat sunat tarawih pada bulan-bulan tak ada. Bulan Ramadan saja. Maka sama-samalah kita lakukan tarawih di musim PKP ini. Maka naklah beradu di rumah masing-masing. Gila-gila lah dengan anak-anak. Gila-gila baca jadi imam. Buatlah. Tak boleh buat 20 pun buatlah 8. Jangan tak buat langsung. Gila-gila dengan. Dan lagi antara peristiwa lagi adalah kemuliaan lagi di bulan Ramadan ni adalah dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Itulah dengan dan lagi peristiwa-peristiwa di dalam kemuliaan bulan Ramadan ini, siapa yang melakukan ibadat dia bagi 700 kali ganda, dan juga di antara lagi adalah syaitan dibelenggukan. Dan yang paling orang tunggu di bulan Ramadan ini ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tentukan bila. Dia tak tentukan bila. Sama ada cuma ulama-ulama kata
ada kata malam, kadang-kadang sebut malam-malam yang ganjil. Kadang ada ulama katakan malam 10 terakhir. Tapi sebenarnya tak ada satu pun keputusan, satu pun muktamad yang disebut bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mulalah cari Lailatul Qadar ni daripada malam pertama sehingga malam terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi kelebihan bulan Lailatul Qadar ni adalah 10,000, kebaikannya adalah lebih daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan perempuan pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah sikit sebanyak tazkirah saya tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran, menjadi panduan kepada kita semua, menjadi ikutan kepada kita semua. Dan saya minta maaf, maaf sekiranya ada salah silap. Tuan-tuan boleh teruskan melihat, mengikuti Facebook tazkirah yang akan disampaikan oleh ahli-ahli ISMA dan para cendawan cerdik pandai akan dalam Facebook Facebook ISMA cawangan Ipoh pada setiap petang pukul 6 petang. Jadi tuan-tuan boleh sebarkan, kongsikan maklumat-maklumat ini pada rakan-rakan. Lihatlah setiap petang bermula pukul 6 petang. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pengajaran untuk saya sendiri dan juga tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan bagi kemuliaan, keberkatan dan rahmat kepada kita yang kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. InsyaAllah mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan nanti, kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ubah diri kita daripada benda-benda yang tak elok sebelum ni kepada benda-benda elok, seperti mana yang sebut cerita tadi, rama-rama dalam kosong yang tak cantik, tiba-tiba dia tukar wajahnya menjadi rama-rama dan cantik, semua sukanya. Begitu dengan manusia. Mudah-mudahan kita keluar daripada latihan Ramadan ini, ujian Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kita menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang cantik, yang bersih. Dengan ini saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.